Buat apa tu, bang? Terperanjat saya. Saya tengah layari laman web nak bayar cukai tanah kita tu. Bayar cukai tanah dengan laman web boleh ke, bang? Boleh. Mula-mula kita ke laman web Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian. Kemudian kita cari bayaran cukai tanah dan tekan butang. Kita pilih bayaran bil online dan tekanlah pejabat tanah pilihan kita. Langkahnya akan ditunjuk satu persatu. Bang, mudahnya. Akhirnya kita tekan cukai tanah atau quit rent dan kita klik confirm. Kan? Bila kita dah bayar cukai, barulah nyenyak tidur. Cukai tanah, tanggungjawab kita. Layari www.kptg.gov.my bila-bila masa, di mana saja. Menerusi 5 strategi, 5 inisiatif dan 11 tindakan. Perkara ini dinyatakan dengan jelas dalam buku Plan Strategik Transformasi Pendidikan Vokasional yang akan dilancarkan sebentar. 5 strategi utama ini merangkumi transformasi kurikulum pendidikan vokasional, transformasi institusi pendidikan vokasional, kolaborasi dengan rakan strategik dalam industri, transformasi pentaksiran pendidikan vokasional, dan transformasi organisasi pendidikan vokasional. Strategik, 5 inisiatif dan 11 plan tindakan. Segalanya terkandung dalam buku ini, Plan Strategik Transformasi Pendidikan Vokasional yang telah pun dilancarkan oleh Timbalan Perdana Menteri pada 6 hari bulan Januari yang lalu. Dan lantaran itu juga, 15 sekolah perintis telah pun diangkat sebagai Kolej Vokasional. Jadi, pada malam ini, dialog akan membawakan tajuk Transformasi Pendidikan Vokasional dan saya mengalurkan anda untuk menghubungi saya. Namun begitu, sebelum saya memulakan langkah pertama dalam rancangan dialog pada malam ini, kita saksikan pandangan ibu bapa berhubung Kolej Vokasional. Saya rasa memang sepatutnya diadakan, bukan sekarang, mungkin 2-3 tahun yang lampau lah. Sebab negara kita ni memang kekurangan tenaga pekerja dalam bidang ni. Kalau kita lihat di Kuala Lumpur di hospitality, di banyak hotel, banyakkan mereka adalah daripada Indonesia, daripada Thailand dan negara yang ketiga di sini, di Asia Tenggara. Itu memang kekurangan yang ada sekarang ni. Ternampak, memang jelas ternampak. Ya, saya baru hari ini saya tahu yang dia akan masuk vocational dan ini adalah projek rintis yang pertama dan dia sendiri yang memilih melalui internet. Saya tidak menahu sebenarnya. Cuma dia beritahu hari ini untuk daftar masuk college technical, itu saja yang saya tahu. Di sini baru saya baru tahu lebih lanjut berkenaan dengan apakah itu rintis projek vocational ni, transformasi kerajaan ini. Attitude zaman tahun 70-an dulu ni, saya mesti cakap, sebab dulu saya selalu dengar vocational ni adalah tempat sekolah untuk tampung kegagalan. Tapi saya rasa ni satu yang amat masalah, sebab saya banyak berdepan dengan student daripada ni. Saya tengok kemahiran dia bagus, menepati dengan kehendak industri masa kini lah. Sebagai seorang yang ada pengalaman dan juga latar belakang dalam industri hospitality, saya rasa ini satu langkah yang paling baiklah untuk menambah lagi kakitan-kakitan terlatih dalam bidang hospitality contoh. Saya berterima kasihlah kerana sekolah yang anak saya pilih ni alhamdulillah antara yang terpilih perintis College Vocational. Saya teruja dibuatnya. Alhamdulillah, syukur kerana pilihan anak saya rupanya betul. Dan saya harap biar dia percayalah. Saya doakan dia percaya dengan dia dan rakan-rakannya yang sama-sama mula sebagai first batch untuk College Vocational ni. Ya, saudara, itu transformasi pendidikan vokasional dan salah satu strategi yang terkandung adalah dengan menubuhkan Kolej Vokasional. 15 Kolej Vokasional akan diangkat sebagai Kolej Perintis bermula
tahun ini dan kolej-kolej ataupun sekolah-sekolah vokasional yang lain akan dinaik taraf bermula 2013. Jadi untuk bercakap mengenai transformasi pendidikan vokasional pada malam ini bersedia bersama saya ialah yang berbahagia Datuk Seri Abdul Ghaffar Mahmud, Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia. Assalamualaikum Datuk Seri. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana sudi menjadi tetamu dialog pada malam ini, dan pastinya bagi anda yang berada di rumah boleh berinteraksi terus bersama Datuk Seri di talian 0322829062, 0322829062 maupun menerusi Facebook Dialog. Hanya cari Dialog RTM dan berikan pandangan anda, komen anda berhubung tajuk kita pada malam ini, transformasi pendidikan vokasional. Dan Datuk Seri, sebentar tadi telah kita dengar ya antara pandangan ibu bapa yang menghantar anak mereka ke Kolej Vokasional Perintis di Setapak ya. Dan ada yang menyatakan patut perkara ini, perubahan kolej vokasional itu sendiri telah pun dilakukan 2-3 tahun yang dulu. Malah kalau kita meneliti dari segi sejarah vokasional di negara kita bermula pada tahun 1905. Tapi kenapa baru sekarang? Adakah kita terdesak memandangkan negara kita bakal menjadi negara maju tak sampai 8 tahun lagi, Datuk Seri? Pertama sekali, Tuan Suhaimi, saya ucapkan terima kasihlah kepada RTM kerana berpeluang kepada Kementerian Pelajaran untuk menjelaskan satu program yang besar di kementerian, itu transformasi pendidikan vokasional ini. Untuk menjawab soalan Saudara Suhaimi ini, sebenarnya untuk transformasi pendidikan vokasional ini telah termasuk dalam rancangan Malaysia 10 kita, yang mana menggariskan bahawa mengarus-perdanakan dan memperluaskan akses kepada pendidikan teknikal dan latihan vokasional yang berkualiti. Jadi isu sekarang dah ada sejak 1992, sekarang kita nak menambahkan kualiti pendidikan vokasional itu. Itu isu kita sekarang. Jadi untuk itu saya rasa saya nak menjelaskan senario seluruh dunia tentang pendidikan vokasional sedikit. Kalau kita lihat senario seluruh dunia sekarang ni, pendidikan vokasional sekarang ni dah bukan jadi pendidikan yang sampingan, dia dah menjadi arus perdana. Kalau kita lihat seperti negara yang maju sekalipun, Austria. Austria dalam sistem pendidikan mereka untuk sekolah menengah 80% untuk vokasional. Jerman itu sebuah negara yang penasiran 60% menggunakan pendidikan vokasional, pendidikan menengah dia. Malahan negara jiran kita seperti Indonesia 51% dan Thailand 43%. Jadi maknanya gerakan untuk kita untuk meningkatkan kualiti pendidikan vokasional ni memang dah berlaku di tempat lain. Dan dalam soal ini kita lihat pendidikan vokasional sekarang ni, kalau ada pada masa dulu hanya peringkat persijilan saja, tetapi untuk pendidikan vokasional sekarang telah menawar kursus sampai diploma. Jadi itulah kita lihat dari segi pembangunan vokasional. Dan kalau lihat di negara Singapura dan China pula, senario sekarang, mereka juga menawarkan pendidikan vokasional di peringkat menengah tingkatan 1, 13 tahun. Ya, seperti Northlight School di Singapura menawarkan pendidikan vokasional kepada pelajar tingkatan 1 sekali lagi pun. Hanya kita menawarkan selepas tingkatan 3, ya? InsyaAllah dalam program transformasi ini kita juga buat demikian. Jadi berbeza dengan isu-isu lain dalam sektor pendidikan negara kita, ya. Kalau isu PPMSI sebelum ini diberikan satu pandangan yang cukup hebat. Kita menerima komen balas yang cukup hebat dari pelbagai pihak, ibu bapa, ahli akademik juga memberikan komen mengenai isu PPSMI sebelum ini. Namun begitu, dengan sesuatu yang baru, ya, Datuk Seri, transformasi pendidikan vokasional selepas dilancarkan pada 6 hari bulan Januari yang lalu, kenapa masih agak hambar isu ini? Malah ibu bapa sendiri ada tadi dalam bual bicara kita pada peringkat awal tadi menyatakan tak tahu pun kewujudan kolej vokasional itu sendiri. Sebenarnya untuk tahun ini kita menawarkan program dikatakan projek rintis. 15 rintis bagi kolej vokasional dan ada satu lagi 15 sekolah dipilih rintis untuk pendidikan asas vokasional. Jadi selepas rintis barulah kita membuat keseluruhannya. Maknanya untuk sekolah vokasional ada 70 sekolah vokasional, keseluruhannya akan menjadi kolej vokasional pada tahun depan. Manakala peringkat PAV tadi, pendidikan vokasional, daripada 15 kita akan pertingkatkan kepada 200 lebih
200 sekolah pada tahun hadapan. Okey. Jadi itu dalam perancangan segalanya ya. Ya, insya-Allah. Okey, berdasarkan komen balas yang kami terima pada ketika ini daripada Amirul Hasan misalnya, kebanyakan pelajar dengan result yang teruk akan masuk ke aliran technical vocational. Masih ada stigma bahawa vocational sebagai kelas kedua. Jadi dalam hal ini terlebih dahulu Datuk Seri, sebelum kita berjalan lebih jauh bercakap mengenai transformasi pendidikan vocational, apa usaha pihak kementerian untuk mengubah stigma bahawa vocational masih kelas kedua? Sebenarnya pada pandangan saya itu persepsi masyarakat. Kerana persepsi itu sebagai pendidik, saya yakin semua orang, semua insan ni dianugerahkan daya intelektual yang sama. Okey. Tidak ada pelajar yang pandai atau kurang pandai secara keseluruhannya. Tetapi minat berbeza. Okey. Ada pelajar yang incline kepada akademik. Ada pelajar yang tidak incline pada akademik. Dia boleh pada hands-on. Jadi saya dapati macam pelajar vocational ni tidak bermakna mereka kurang baik daripada yang incline pada akademik. Tetapi inclination dia lebih kepada hands-on. Dia suka membuat satu yang praktikal. Jadi tidak ada stigma tentang pelajar vocational dan second class. Pada saya tidak. Dan di negara Jerman sendiri, didapati bahawa yang menggerakkan industri ini pelajar daripada vocational. Okey. Jelas ya bahawa itu dia sekolah vocational bukan kelas kedua. Mungkin cikgu-cikgu di sini pun bersetuju. Ramai yang mengangguk kepala, pensyarah-pensyarah daripada college vocational pun bersetuju. Ya, adik-adik kita sendiri memilih vocational bukan kerana adik-adik semua gagal dalam pendidikan, ya, bukan tercicir dalam bidang pendidikan, bukan begitu. Okey, jadi jelas sebenarnya vocational bukan pilihan kedua bagi mereka yang gagal tercicir dalam pelajaran. Dan kita mendapat respon juga daripada Khairul Azhar Saidon, katanya transformasi pendidikan vocational akan mencapai kejayaan. Begitu optimis? Alhamdulillah. Ya, Datuk Seri. Alhamdulillah. Dan bagi kementerian sendiri, adakah pihak kementerian sendiri optimis? Walaupun saya melihat di dalam buku ini memang cantik dengan gambar rajah, tapi pelaksanaan tu nanti bagaimana, Datuk Seri? Okey. Dalam soal ini, untuk saya berikan sedikit latar belakang tentang status pendidikan vocational kita dia. Kalau berdasarkan semasa tahun 2011 dulu, hanya ratusan yang terlibat dalam vocational hanya 56% saja. Itu pun campur sedikit teknikal, lebih kurang 50,000. Kalau betul-betul vocational hanya dalam 3.8%, lebih kurang 35,000. Okey. Jadi sekarang ni dalam usaha kita ni nak meningkatkan bilangan pelajar. Dalam kita punya perancangan itu untuk tahun 2015, bilangan yang hendak kita ambil untuk pelajar vocational inilah 165,000 orang. Okey. Dan iaitu bersamaan dengan 20% daripada kohort yang sama. Dan untuk tahun 2020, apabila kita insya-Allah negara maju, kita pengambilan pelajar untuk vocational ni ialah sampai 320,000 orang. Iaitu hampir 40% daripada kohort yang sama untuk terlibat dalam vocational. Itulah harapan kita untuk program vocational ni. Begitu optimis, InsyaAllah, ya, daripada pihak Kementerian Pelajaran. Dan saya seperti biasa tetap skeptikal dengan apa yang akan dicapai oleh pihak Kementerian Pelajaran. Namun saya nantikan keputusan itu ya dalam tempoh tahun 2020 hasilnya. Kerana pada tahun itulah kita akan melihat. Mungkin ketika itu usia saya sudah pun mencangkau 40-an, Datuk Seri, tapi saya mahukan hasil yang kita bicarakan pada malam ini untuk adik-adik kita di luar sana akan mencapai apa yang dirasakan oleh pihak Kementerian Pelajaran. Dan bagi anda ibu bapa mungkin di luar sana yang ingin menanyakan kepada Datuk Seri berhubung pendidikan vocational di mana satu transformasi telah pun bermula, ya. Dan saya lihat sebenarnya dari segi carta yang terkandung dalam plan pendidikan vocational ini, Datuk Seri, ya, peta 7 transformasi pendidikan nasional, ya. Kita berada pada tahun 2012, rancangan Malaysia ke-10, dan merupakan tahun kedua rancangan Malaysia ke-10. Dan dengan pengenalannya plan transformasi pendidikan vocational, kita masih ada lagi dalam fasa lonjakan. Dan selepas ini akan berlaku fasa peringkatan dan fasa pemerkasaan. Jadi dalam tempoh untuk tahun ini, apa yang direncanakan oleh pihak kementerian? Bagi Kementerian Pelajaran untuk tempoh tahun ini saja, sudah pastilah melalui program Rintis ini, kami menjalankan program itu dengan hasrat belajar dan melihat apa-apa yang tak kena untuk kita perbaiki bila kita melangkah satu lagi eksperimen.
bukanlah eksperimen. Semua kurikulum dah siap. Okey. Tinggal lagi kita perlukan nak melihat untuk membaki bila kita launch, kita lancar keseluruhannya nanti, insya-Allah betul berjalan dengan baik. Kita tak hendak apabila 70 buah sekolah itu kita lancarkan ada hikapnya. Okey. Jadi kita berbetulkan untuk 15 buah sekolah PAV ini dan juga 15 sekolah KB ini. Jadi untuk tahun ini, jadi lebih banyak kepada kita melihat, memperkasakan contohnya dari segi guru-guru kita ini, latihan-latihan, upskilling untuk guru kita. Kita banyak, dan tahun lepas kita melanjakan hampir 8 juta untuk latihan kepada guru kita ni. Sebab guru kita ni dalam program untuk vocational ni perlu mendapat SKM. Mereka dah ada ijazah, tetapi untuk mendapatkan program college vocational ni mereka perlu ada CJ Kemahiran Malaysia, dan sudah pastilah mereka sepatutnya mendapat yang tertinggi sampai SKM 5. Jadi ini usaha upskilling daripada Kementerian Pelajaran. Dan insya-Allah tahun ini kita mendapat pertukaran lebih kurang 10 juta untuk usaha nak meningkatkan lagi kemahiran guru-guru kita ni. Itu diperhatikan banyak kepada usaha lonjakan itu. Itu dalam usaha lonjakan. Jadi selepas ini adik-adik daripada Sekolah Menengah Vocational Kajang boleh tanya soalan. Cikgu pun boleh mengajukan soalan, dan juga pensyarah-pensyarah dari College Vocational ERT Setapak, ya, Ania, kerana dah pun naik taraf, juga boleh mengajukan soalan, dan anda juga boleh mengajukan soalan. Dan saya ingin bedah siasat apa yang terkandung dalam transformasi pendidikan nasional ini. 5 strategi, 5 inisiatif dan 11 plan tindakan. Untuk apa? Segalanya selepas ini. Jangan stres, boleh. Plan strategik transformasi pendidikan vokasional itu tajuk yang kami bawakan, dan satu pandangan terus Datuk, ya, saya ambil satu pandangan nakal saya kira daripada Fadlim Kamal bin Jamali. Katanya di sini, dulu dah ada tapi tukar ke teknik, sekarang kembali semula. Syabas, katanya. Kolej tu pula kenapa bawa pendidikan vokasional kembali? Adakah memang dulu dah ada kembali kemudian ke teknik? Kalau macam tu saya rasa saya jelaskan sikit tentang prinsip ni, tentang college vocational dan pendidikan asas vocational ni. Baiklah, dalam transformasi ni dari segi asas dia macam kita membuat-rombakan secara menyeluruh tentang sistem pendidikan vocational ni. Dan matlamat kita ialah nak melahirkan tenaga separa mahir dan tenaga mahir, macam yang seorang ibu bapa cakap tadi, ramai daripada orang luar datang. Jadi kita nak melahirkan melalui pendidikan vocasional ini tenaga separa mahir dan mahir di kalangan tenaga tempatan sendiri. Dan dalam soal ini peningkatan sudah kita target tadi untuk 2015, 2020 dah dimaklumkan. Dan dalam sistem ini dia sifat dia inklusif. Inklusif maksud saya ialah Kementerian Pelajaran melalui sekolah vocational akan mengadakan college vocational. Tetapi agensi kerajaan yang lain seperti Kementerian Sumber Manusia dengan ILP dia tu, Institut Latihan Perindustrian, Kementerian Belia dan Sukan dengan IKBN itu, dan juga Kementerian Kepenjagaan Luar Bandar dan Wilayah dengan Giat Maranya, yang menawarkan kursus yang bersama. Mereka ini bersama akan menjadi college vocational. Di samping Kementerian Pelajaran, agensi kerajaan yang lain, kita juga menjemput pihak swasta bersama untuk menubuhkan college vocational. Itulah bagaimana dalam strategi kita untuk mencapai kepada 165,000 orang pelajar vocational tahun 2015 dan 325,000 orang pada tahun 2020. Dan dalam soal ini saya rasa kita pula menawarkan sampai peringkat diploma. Diploma ini adalah berasaskan SKM. Iaitu satu pensijilan yang diiktiraf atau dilaksanakan oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran. Jadi kita ada SKM 1, 2, 3 dan 4.
Yang mana 4 itu sama taraf dengan diploma. Okey. Jadi lulusan sekolah vocational nanti akan mendapat diploma. Okey. Iaitu SM4. College vocational. Ya. Okey, dah pun bermula di 15 buah college vocational dan salah satunya dari college vocational Setapak, ERT Setapak. Okey, sekejap lagi mungkin ada soalan, boleh ajukan. Okey, jadi kita ada pemanggil di talian. Okey, hello. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa di talian? Saya Hishamuddin bin Ahmad. Encik Hishamuddin daripada mana? Saya daripada Institut Teknikal Jepun Malaysia. Okey. Pulau Pinang. Okey, silakan soalannya. Soalan saya, sekarang ni kita dah buat CJ Kemahiran Malaysia di Institut Teknikal Jepun Malaysia sehingga tahap 5. Okey. Jadi adakah apabila kita buat apabila Kementerian Pelajaran menubuhkan satu kolej vocational, adakah ini akan memberi kesan kepada institut-institut yang berada di bawah Kementerian Sumber Manusia, satu, dan yang kedua di Institut Kemahiran Belia di bawah Kementerian Belia dan Sukan, dan juga di bawah MARA yang mana ada Kolej Kemahiran Tinggi Negara dan institut-institut lain yang berkaitan dengan CJ Kemahiran. Jadi adakah transformasi kolej vocational ini akan memberi kesan kepada kepada kolej-kolej ni lah? Baik, terima kasih Encik Hishamuddin Ahmad dari Pulau Pinang. Datuk Seri. Terima kasih pada Saudara Hishamuddin. Sebenarnya saya beritahu tadi bahawa dia bersifat inklusif. Bukan saja cerita tentang pelajaran. Melibatkan agensi kerajaan yang menawarkan kursus yang serupa. Kementerian Sumber Manusia, ya, di bawah, and then Kementerian Pendidikan Tinggi juga, Kementerian Belia dan Sukan, ya, terlibat. Jadi bagi ni pihak berkenaan, mereka akan menawarkan kursus yang sama. Dan ini dengan persetujuan kementerian yang lain, kita dah ada perbincangan ini. Kerana kemampuan kami di kementerian sekarang ni 70 buah sekolah. Dan 70 buah sekolah ni, college minta maaf, kapasitinya setakat ni 35,000. Kalau katalah kita dapat peruntukan nanti, insyaAllah kita akan upgrade, mungkin kita double up pada 70,000 saja. Jadi sudah tentu kekosongan kita untuk sampai 160,000 tu ditampung oleh agensi-agensi lain yang menawar kursus yang sama. Kemudiannya pula, macam soal Saudara Hishamuddin tentang tahap 5, SKM 5, ya, kita sampai tahap 4 untuk diploma, tahap 5 sebenarnya advanced diploma. Jadi mereka lulusan kita kalau nak buat pesan diploma, dia boleh pergi kepada Institut Jepun Malaysia untuk mendapat advanced diploma. Dan begitulah seterusnya. Ada kesinambungan seterusnya. Dan di sini satu mesej daripada Nur Izzati Agir, katanya, adakah pelaksanaan kolej vocational dibayangi oleh pelaksanaan silibus kolej-kolej KMARA, KKTM atau ILP? Adakah kejuruan kolej vocational ni akan menggugat juga, telah pun disentuh? Tapi adakah dari segi silibus tu bagaimana, Datuk Seri? Silibus dia, kita secara dasarnya kita menggunakan silibus Jabatan Pembangunan Kemahiran, iaitu SKM, iaitu bercorak kemahiran. Walau bagaimanapun, perbezaannya sikit di sini ialah oleh kerana mereka ni bila masuk umur 16 tahun, mereka perlu pendidikan yang bercorak untuk menjadikan warga Malaysia yang bertanggungjawab. Jadi unsur yang kita gunakan ialah unsur 30 akademik, tetapi 70% dalam kurikulum kita ialah kemahiran. Jadi unsur-unsur 30% itu termasuklah pengajaran bahasanya, itulah kita perlu pelajar kita sebagai usahawan pandai berkomunikasi. Bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik, sains, itu asas. Dan tidak dilupakan juga dari segi pembangunan insaniah di mereka sendiri. Ya, insan maknanya sebagai seorang warga Malaysia mesti tahu sejarah juga, dan juga usahawan. Itu penting sebab matlamat kita selain mereka mendapatkan gaji, dia juga untuk menjadi seorang usahawan. Jadi itu 30% daripada komponen kurikulum kita. Okey. Baik, Datuk Seri, sebelum kita berhenti rehat tadi, saya nak melakukan bedah siasat dalam apa yang terkandung dalam buku ini. Dan yang paling jelas sekali, ya, Timbalan Perdana Menteri juga menyatakan dalam buku ini terkandung 5 strategi, ya, 5 inisiatif dan 11 plan tindakan. Untuk apa itu semua? Baiklah, dalam melaksanakan 5 strategi ini, sebenarnya dalam 5 strategi ini dan 5 inisiatif dan ada 11 tindakan. Dalam strategi pertama,
yang Ahmad Muhammad menggariskan itu pada 6 bulan ialah tentang transformasi kurikulum. Okey. Saya sebut sebentar saja, kurikulum. Jadi dalam kolej vokasional ni, kita menawarkan 35 kursus dalam 12 bidang. Itu transformasi yang kita buat dari segi kurikulum. Keduanya ialah transformasi institusi pendidikan itu sendiri. Daripada sekolah kepada kolej. Sudah pasti ni taraf sekolah tu nanti akan dinaikkan dan juga fasilitis mestilah sesuai dengan kolej. Dan kita juga menawarkan program ini kepada agensi kerajaan yang lain dan swasta. Itu perubahan yang besar di situ. Yang ketiganya ialah kolaborasi dengan rakan strategik. Jadi dalam rakan strategik ini kita lihat banyak daripada masa kepelancaran itu kita telah ada 11 syarikat yang bersama syarikat dan agensi kerajaan yang bersama kita membantu untuk soal latihan, soal persijilan kepada mereka dan juga penggunaan peralatan berbagai lagi. Dan rakan strategi ini amat diperlukan. Kerana pada saya rakan strategi ini dia dapat membantu kita pertama sekali memahami tentang hala tuju industri. Yang keempatnya ialah tentang apa dikatakan sebagai transformasi dari segi pentaksiran. Apabila berubah daripada sekolah kepada kolej, sudah tentu pentaksiran berlainan. Dan dalam soal ini kita menekankan bahawa dalam buku ini ada menceritakan tentang badan atau majlis tentang penasihat bagi program pendidikan vokasional ini. Dan yang akhir sekali ialah untuk mempertingkatkan atau transformasi kepada organisasi pendidikan itu sendiri. Iaitu di kementerian pun perlu berubah, mungkin di jabatan berubah untuk menyokong program ini. Malah kaki tangan di dalam kementerian juga perlu berubah selaras dengan transformasi pendidikan vokasional itu. 5 strategi. Sebelum kita ke inisiatif dan pelan tindakan, saya mengambil komen balas daripada Nazima Muhammad Yusof ketika ini yang bersetuju menyatakan bahawa transformasi pendidikan vokasional perlu mantapkan kolaborasi dengan pihak industri dan Datuk telah pun jelaskan terdapat 11 agensi dan juga pihak swasta yang sama-sama bekerjasama. Namun begitu, daripada Azila Jamaluddin katanya di sini, melalui pengalaman pekerja yang mempunyai SPMV hanya diiktiraf sebagai kumpulan sokongan, mereka perlu ada SPM untuk dinaikkan sebagai kani. Bagaimana untuk mengatasi kekangan dinaikkan pangkat ini? Itulah keadaan sebenar. Saya bersetuju dengan apa yang dikatakan oleh saudari Azila. Sebab pada masa sekarang, sebelum transformasi ini, pelajar vokasional dianugerahkan sijil SPM aliran vokasional. Jadi dia bukan sijil kemahiran. Jadi sijil kemahiran untuk bekerja digunakan peringkat SPM, kalau dengan kerajaan tu ialah grade 17. Sama dengan kerani. Tapi dengan pendidikan yang baru ni, apabila mereka mendapat diploma SK4, dia akan diberi, kalau kerajaan setakat ni, kalau sistem kerajaan, mereka akan diberi grade kesekurangnya 29. Itulah diploma. Mana dari segi pendapatan, rasa saya dengan paling tidak pun dimulakan dengan 1,400 campur dengan allowance bukan 1,700. Jadi itulah kelebihannya sebenarnya kepada program ini. Jadi baik, selepas ini saya berikan peluang kepada anda, mungkin beberapa di luar sana boleh menghubungi saya 0322829062. Itu talian kami, maupun terus berikan komen di Facebook Dialog yang mana saya rasa cukup hangat mendapat peperangan di Facebook di sini, ada yang bersetuju dan juga tidak bersetuju. Dan selepas ini untuk adik-adik kita boleh mengajukan soalan segalanya selepas iklan ini. Jadi saudara jangan ke mana-mana. Ya, saudara, walaupun Kajol dan Syarohan kini sedang menyanyi di TV2, namun anda bersama saya Suhaimi Muhammad di TV1 dalam rancangan Dialog pastinya.
program yang cukup penting bagi ibu bapa di luar sana pada malam ini untuk melihat masa depan anak-anak dengan tajuk perbincangan kita pada malam ini, transformasi vokasional yang telah pun dilancarkan oleh kerajaan pada 6 hari bulan Januari yang lalu. Dan pasti juga saudara, sebelum saya bersama adik-adik kita ya untuk mengajukan soalan kepada Datuk, apa kata kita lihat tinjauan ini. Sebab saya minat daripada kecil lagi. So nak try lah sebab nampak baru. Lepun betul lah sebab memang tahun ni memang betul sangat sebab jadi program perintis. Sebab bidang vocational ni dia lebih mudah lah. Lebih mudah dan dapat ni lah, macam lebih banyak kemahiran daripada sekolah biasa. Macam kita belajar account kan, admin tu kalau tak boleh bawa susah juga kan. Ni kalau sekolah ni dia belajar basic, lepas tu kita belajar kemahiran. Tu lebih senang dan insya-Allah boleh dapat senang kerja. Saya memilih ni sebab macam mudah nak skor. Lepas tu saya takut kalau saya pilih sekolah biasa nanti macam takut menghampakan lah. Sebab saya macam tak pergi tuition semua kan. Saya belajar sendirilah. Tapi kalau saya masuk sama, insyaAllah saya boleh belajar elok dengan kawan semua sebab dah ada waktu nak study kan. Ada juga yang berkata sekolah vocational ni susah nanti nak dapat kerja kan sebab dia tak ada SPM. Dia cakap technical lebih bagus kan sekolah technical. Saya rasa tidak lah. Saya rasa sekolah ini pun bagus juga sebab dia mempunyai sijil diploma dan sijil kemahiran vocational. Memang ada kawan yang kata bidang vocational ni macam tak berapa bagus, kerja susah nak dapat. Tapi saya ikut je lah kata hati, ambil je vocational. Semua kalau kita belajar, kita akan berjaya. Tak semestinya kalau ambil sains, jadi doktor, boleh jadi chef ni macam kerja yang tak berapa bagus. Macam lah. Itu kepada adik-adik kita di College Vocational ERT Setapak, di mana kru kami telah pun ke sana pada 2 hari yang lepas. Okey. Jadi antara apa yang kita perolehi sebentar tadi ya, ada di antara mereka bidang vocational ni senang nak skor. Wallahualam, saya tak tahu. Betul, senang nak skor. Betul. Oh, jadi bagi mereka mungkin dapat keputusan yang terbaik. Okey, kita bagi peluang bagi Zulkarnain ya. Bersedia dengan soalan untuk tanya kepada Datuk Sri, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Zulkarnain bin Abdul Aziz dari Sekolah Vocational Kajang. Ketika ini saya nak tanya tentang sekiranya kami sudah tamat sekolahan SPMV, bolehkah kami sambung belajar ke kolej vocational yang sama? Okey. Ambil apa di vocational Kajang? Automotif. Automotif. Okey, Datuk Sri. Sekarang menuntut di Sekolah Menengah Vocational Kajang dalam bidang automotif, nak menyambung ke kolej vocational. Boleh ataupun tidak? Terima kasih Zulkarnain atas minat pada bidang vocational tu. Untuk laluan kumpulan seperti Sarazul ni, laluan ni kita pakai laluan yang sedia ada lah. Maknanya selepas habis sekolah vocational, dapat SPM aliran vocational, Sarazul boleh menyambung ke Politeknik untuk buat diploma. Diploma sekarang ni saya rasa keadaan lebih baik dulu. Kalau dulu Politeknik menawarkan sijil, Politeknik sekarang dah menawarkan diploma juga. Jadi diploma pun sama bagus dengan SK4 itu. Jadi saya cadang kepada Sarazul, lepas habis SPM ini, insyaAllah sambung di Politeknik untuk buatkan diploma automotif. Okey, Zul dan juga kawan mungkin menghadapi masalah yang sama. Jadi itu jawapannya. Dan Datuk Sri, ketika kami menantikan ketibaan Datuk Sri tadi, saya sempat bersembang dengan guru-guru yang berada di studio daripada Sekolah Menengah Vocational Kelang. Okay. Ada beberapa kepincangan yang saya kira perlu diberikan perhatian oleh pihak Kementerian Pelajaran, khusus dalam kepada guru-guru, ya, hala tuju mereka. Mungkin cikgu boleh mengajukan soalan. Okay, terima kasih.
Assalamualaikum, selamat sejahtera dan salam satu Malaysia. Saya Puan Hajah Kamariah binti Muhammad Kamil dari Sekolah Menengah Vokasional Kelang ingin bertanya kepada yang berbahagia Datuk Seri, iaitu dalam sistem kolej vokasional nanti hanya 30% ya, akademik, 70% vokasional dan kemahiran. Okey, jadi apakah hala tuju dan perancangan yang mungkin kepada guru-guru akademik setelah kami nanti sepenuhnya diserapkan menjadi kolej vokasional Kelang, kolej vokasional. Dan yang kedua soalan saya ialah iaitu apakah bagaimanakah cara macam sekarang dalam sistem pendidikan kita, pelajaran kita ada 10% untuk co-curriculum. Jadi bila nanti menjadi kolej vokasional, adakah sistem yang sedia ada ini akan diteruskan memandangkan kami nanti akan diserap menjadi sistem semester seperti mana IPTA dan IPTS. Itu saja, minta penjelasan. Terima kasih. Okey, Sri. Terima kasih Puan Hajah Kamariah. Soalannya begitu baik sekali. Itu dua soalan sekaligus. Ya, dua soalan. Mungkin boleh menjadi 3 soalan sebenarnya. Iaitu menyentuh tentang rakan saya lah, 3 guru ni. Pertama sekali tentang hala tuju guru tadi ya. Jadi dalam sistem tadi, dalam sistem vokasional ni 30 akademik, 70 kemahiran. Ya. Jadi sudah pastilah lebih ramai pensyarah, insya-Allah bila kolej pensyarah lah. Pensyarah kemahiran lebih ramai daripada pensyarah untuk akademik. Jadi akademik saya sebutkan tadi, dia ada pendidikan bahasa Melayu, bahasa Malaysia, bahasa Inggeris, kemudiannya sains, matematik, dan juga sejarah dan pendidikan keusahawanan sebagai melahirkan keusahawanan. Jadi mungkin berlaku sedikit kelebihan, tetapi jangan bimbang Puan Hajah, kita boleh absorb, redeploy. Sekolah kita banyak, kita ada 10,331 buah sekolah seluruh Malaysia yang boleh absorb ni Puan Hajah. Jangan bimbang untuk itu. Okey. Puan Hajah mengajar subjek apa sebenarnya Puan Hajah? Mengajar mata pelajaran bahasa Melayu. Okey, takut itu sebab tu dia tanya. Tak ada masalah. Okey. Yang keduanya tentang 10% co-curriculum, apa jadi? Jadi ini dikatakan transformasi. Dia dah lari jauh daripada sistem sekolah lain. Jadi yang penting sekarang ialah masih ada co-curriculum tapi tak terikat dengan prinsip 10% yang di sekolah harian tadi. Sebab dia, kalau sekolah harian ini, sekolah harian biasa tadi lebih kepada SPM atau seterusnya SDPM, yang ini dia buat ni sistem diploma terus. Okey, ada soalan lagi? Puan Hajah, tak ada ya? Okey, Datuk Seri. Saya juga sempat bersembang untuk mendapatkan lebih maklumat bersama barisan guru-guru yang berada pada malam ini. Kebanyakan guru katakan bahawa mereka tidak mendapat maklumat yang jelas apabila pihak kementerian memberikan pengiktirafan kepada sekolah vokasional sedia ada kepada kolej vokasional. Terlebih dahulu saya nak dapatkan bukti, mungkin kepada Yang Mulia Raja. Ya. Pada peringkat awal, pihak Kementerian Pelajaran mahu menaik taraf sekolah vokasional setapak kepada kolej vokasional. Adakah segala penjelasan diberikan untuk pemahaman cikgu-cikgu pada ketika itu dan pensyarah pada ketika ini? Untuk yang kami, yang kolej yang 15 kolej rintis ni, kami sebelum ni kami dah diberi penjelasan sepenuhnya. Macam manakah bentuk perjalanan sekiranya kami menjadi kolej naik taraf sebagai kolej. Tapi masih terdapat dakwaan Datuk Seri bahawa ada guru-guru yang mungkin sekolah mereka akan dinaik taraf pada tahun hadapan, tidak diberi penjelasan malah status mereka. Salah satu soalan tadi telah pun kita ketahui ya, nasib guru-guru akademik ni. Jadi kenapa pihak kementerian seolah-olah tidak mengambil perhatian untuk memberikan penjelasan kepada seluruh sekolah vokasional? Okey, terima kasih kepada soalan itu. Untuk penjelasan ini dalam pengurusan kita katakan by in process lah. Iaitu di mana pihak yang terlibat dalam perubahan ada proses menerima sesuatu perubahan itu. Perkara ini memang berlaku dan beberapa pihak mengatakan this is teething problem. Problem yang akan timbul semasa nak buat perubahan. Jadi untuk 15 buah sekolah vokasional yang kolej vokasional yang sebagai perintis dan juga 15 sekolah harian yang menjadi menawarkan program pendidikan asas vokasional, kami dah beritahu pada semua pihak. Jadi diberitahu oleh saudara kita tadi. Dan saya mengaku
pihak yang 70 buah sekolah lagi yang kita nak perluaskan nanti, itu kemungkinan ada kesedaran tu tak berlaku. Pada saya pengetua dah tahu, tetapi mungkin kalangan guru-guru atau staf sekolah mungkin berlaku. Tapi insya-Allah dengan keadaan demikian kita akan luaskan dari segi promosi tentang hal ini. Okey, baik Datuk Seri. Ada seorang lagi pemanggil di talian pada ketika ini, Tok Cik katanya dari Melaka. Hello, Assalamualaikum Tok Cik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Para yang berbahagia Datuk Seri, apa khabar? Dan salam satu Malaysia. Saya ni ada dua soalan. Saya ingin nak tahu tentang masalah kolej dengan yang budak yang tak dapat masuk kolej ni. Okey. Dan juga kolej tapi yang budak yang tak dapat kolej tu, dia nak minta teknik pun susah. Jadi macam mana kalau pandangan pada yang berbahagia Datuk Seri, anak-anak kita ni, jadi macam mana cara dia nak mendapatkan nak dapat daripada SPM dia tak lulus. Jadi siapa yang nak menggulakan anak-anak kita ni? Kalau dia nak mohon berbagai-bagai masalah nak dapat. Jadi daripada dia berminat, tapi bila kolej ni dah taraf dia macam teknikal, sekolah teknik. Sekolah teknik pun tak akan kelulusan-kelulusan yang sedia ada. Okey. Jadi bagaimana? Dan lagi satu yang jadi musibahnya pula, maksud saya musibah tu berarti sekolah teknik tu dah tentu dah susah nak masuk. Dan sekarang ni vocational dah ditarafkan kolej. Okey. Jadi macam mana? Mungkin ini pendapat saya ni seluruh Malaysia mungkin dengar. Ini pandangan-pandangan mungkin ada yang nak bercakap macam tu. Jadi saya ingin nak tahu. Okey. Jadi anak-anak muda kita, kemudian apa ni yang saya dipahamkan tadi, ada orang mengatakan pada Kementerian Belia dan berbagai-bagai kementerian kan. Yang sama juga taraf macam ni pun ada juga. Tapi dia orang tu sijil je, tapi tak ada diploma. Tapi kalau nak ambil diploma kena tambah lagi. Ini yang nak tanya pada Datuk Seri, macam mana untuk membetulkan cara-cara untuk dimahamkan oleh rakyat jelata. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Tok Cik Melaka. Silakan. Terima kasih yang bertanya tadi, itu Tok Cik. Saya rasa kemungkinan kebimbangan Tok Cik tadi ialah apabila berubah nama daripada sekolah kepada kolej. Jadi perception kalau sebut kalau kolej sudah pastilah tahap yang lebih tinggi, kemasukan pun tahap dia perlu lebih tinggi lagi. Jadi dalam soal ini saya rasa pihak ni awam tak perlu bimbang. Sebab kita sekarang ni ialah dalam pendidikan kita ke arah apa dikatakan pendemokrasian pendidikan. Kita nak berpeluang seluas-luasnya pendidikan, sama ada pendidikan akademiknya, teknikalnya atau vocational. Dengan adanya kolej vocational ini, maknanya kalau tak cukup dengan kementerian bersama dengan agensi kerajaan lain, swasta sekalipun, jadi pihak saudara Tok Cik itu jangan bimbang. Peluang akan ada kepada setiap anak kita. Kita memang memandang berat sebab pada kita setiap insan yang warga negara ini sebagai modal insan, sebagai sumber kaki tangan yang akan bekerja untuk menjana pendapatan negara. Jadi kita akan ambil kira dari segi hal itu. Kemudian dari segi nak masuk ke sekolah teknik masih ada lagi. Sistem itu akan kekal. Yang berubah hanya aliran vokasional. Teknik dan juga kemahiran masih lagi kekal. Okey, jadi namun begitu, ya, ada benarnya kebimbangan Tok Cik kalau saya panjangkan Datuk Seri, bila mana pengenalan kepada college vocational tiada sijil pelajaran Malaysia. Di mana kalau kita perhatikan SPM sebelum ini antara syarat untuk mendapatkan pekerjaan. Ya. Jadi selepas ini kita nak dapatkan jawapan daripada Datuk Seri bila mana college vocational ni hanya terus mengeluarkan diploma, tiada sijil pelajaran Malaysia. Segalanya terjawab selepas ini. Okey, terima kasih saudara. Lebih kurang 15 minit terakhir, suasana semakin panas dan respon yang saya terima dalam Facebook juga cukup menggalakkan dan terbaru daripada Azwan Hafifi. Terima kasih kepada Dialog kerana membincangkan tentang hal ini
Terima kasih kembali Azwan. Saya secara peribadinya katanya turut pernah merasakan tempiasnya apabila saya memilih jurusan sains teknikal sebagai lanjutan dalam Form 4 katanya. Sepatutnya perkara ini tidak boleh dipertikaikan kerana 8 tahun akan datang Malaysia memerlukan hampir 50% pekerja yang berkemahiran tinggi dalam usaha menjadikan negara ini sebagai negara maju. Jadi Azwan Afifi, Datuk Seri bersetuju dengan langkah yang diambil oleh pihak Kementerian Pelajaran. Dan sebelum kita berhenti rehat tadi, saya mengatakan dengan pengenalan kolej vocational tiada lagi sijil pelajaran Malaysia. Jadi bagaimana Datuk Seri untuk menjelaskan perkara ini? Untuk kali ini sebenarnya SPM diperlukan disusunkan untuk apa? Dapatkan pekerjaan. Ada orang untuk SPM untuk melanjutkan pelajaran, untuk dapat pekerjaan. Tetapi pekerjaan dengan siapa? Kalau dengan kerajaan, bukan SPM. Seorang kaki tangan pejabat awam, ada yang ambil melalui SPM, ada melalui diploma, ada melalui ijazah. Cuma nak jadi kaki tangan kerajaan, setakat ini peraturannya mesti ada kepujian bahasa Malaysia. Nak mengambil kepujian bahasa Malaysia, dia boleh ambil bulan Julai atau bulan November, pengguna biasa. Tetapi diterima diploma itu. Jadi pada saya tak ada isu tentang sama ada SPM atau tidak SPM. Dan berbalik tadi saya ingat masa ditayangkan dialog tentang pandangan seorang pelajar, dia kata susah dapat kerja. Jadi berbalik pada penjelasan saya yang terdahulu, sebab yang ada sekarang ni ialah dia hanya kalau nak pakai SPM ala dalam vocational. Dia bukannya sijil kemahiran. Dengan adanya diploma ini, kita menggunakan SKM4, dia sijil kemahiran. Okey, jelas sebenarnya. Terima kasih Datuk Seri. Dan dalam hal ini juga ya, bila mana kita menyatakan mengenai college vocational dan juga PAV atau nama penuhnya peringkat asas vocational. Pendidikan asas vocational. Apa prospek lulusan? Untuk latar belakangnya, untuk makluman semua, dalam peringkat, seperti kata tadi, di negara luar, dia telah memperkenalkan pendidikan vocational ni seawal mungkin, seperti Singapura, kata satu lagi, di Northlight School tadi. Jadi memang ada pelajar kita yang pada awal tak minat dengan akademik, dia nak hands on. Kita anggarkan lebih kurang dalam 5% untuk ini dalam seluruh sistem kita. Jadi yang 5% ini kita nak salurkan terus kepada pendidikan vocational melalui pendidikan awal vocational, pendidikan asal vocational yang ditawarkan oleh sekolah harian. Bukan di kolej. Di sekolah harian. Dan peringkat ini kita menawarkan pelajar boleh dapat sampai SKM2. Sijil kemahiran kalau SKM2 kau boleh dapat sijil. Maknanya kalaulah, saya percaya kadang ni tak boleh dijangka pelajar ni. Kadang dia tak minat persekolahan, dia nak keluar. So kalau dia keluar dari peringkat katalah tingkatan 3, dia dah ada sijil kemahiran di situ. Itu at least tingkatan 2. That's why kita buat program ni. Tapi kalau yang hendak berminat menyambung terus sampai SKM4 atau seterusnya, dia boleh pergi contohnya kepada IKBN, dia boleh masuk terus kepada ILP. Jadi itulah cabang-cabangnya. Dan di sini juga daripada Muhammad Rafiq lah ya. Saya ingin bertanya, katanya berapa lamakah program diploma untuk college vocational diadakan? Terima kasih. Berminat mungkin? Kita mengenalkan sebanyak sebab SKM4 ini, iaitu mengikut semester sebanyak 8 semester. Lebih kurang 4 tahun. 4 tahun. Tapi kalau ada pelajar yang boleh accelerate, dia 4 semester, setahun ada 2 semester, tapi ada semester pendek antara yang 1 dan 2 tu. Kalau budak yang boleh accelerate, dia boleh buat kurang daripada 4 tahun. 4 tahun, kurang daripada 8 semester. Okey, jadi mungkin di hujung-hujung ini ada lagi soalan. Okey, silakan. Assalamualaikum, saya Ahmad Syukri Iman bin Romanos. Saya daripada Sekolah Menengah Vocational Kajang. Saya ingin bertanya pada Datuk Seri. Apakah syarat-syarat bagi pelajar untuk masuk ke college vocational? Dan satu lagi, apakah peluang pekerjaan yang diberi pada pelajar-pelajar college vocational? Terima kasih. Saya pergi pada peluang pekerjaan lah. Di sini kita lihat kita menawarkan 5/3 kursus kepada pelajar untuk college vocational ni, dan melalui 12 bidang. Bidang
teknologi kejuruteraan mekanikal dan pembuatan, bidang teknologi kejuruteraan awam, teknologi kejuruteraan elektrik dan elektronik, teknologi maklumat dan komunikasi, pertanian, perniagaan, hospitality, sistem sokongan seni dan budaya. Sains kesihatan, pengangkutan, teknologi kejuruteraan marine dan industri sukan. Industri sukan bukan yang baru. Maknanya kita sekarang ni dengan cabaran daripada pihak Yang Berhormat Menteri Sukan mengatakan sukan industri. Jadi kita juga menawarkan program vocational yang ke arah menggalakkan industri sukan itu. Okey, jadi 12 bidang yang ditawarkan kepada College Vocational. Dan juga mungkin soalan daripada wakil College Vocational ERT Setapak sendiri. Ada soalan, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Malik Al-Ahmadi Mustafa dari College Vocational ERT Setapak. Jadi Datuk Seri, pertama sekali saya menyambut baiklah, kami pensyarah kolej menyambut baik dan menyokong penuh usaha kerajaan melalui Kementerian Pendidikan menaik taraf sekolah vocational kepada College Vocational. Dan ini memang satu benda yang sangat-sangat dinanti-nantikan oleh semua rakyat Malaysia lah. Dan cuma saya nak bertanya Datuk Seri berkaitan dengan pelan perancangan Kementerian Pelajaran untuk menambah baik prasarana di sekolah-sekolah di College Vocational, dan juga apakah pelan Kementerian Pelajaran untuk pensyarah-pensyarah kolej, mungkin dari segi penjawatan dan sebagainya lah. Terima kasih. Okey. Itu soalan yang baik daripada rakan kita, iaitu seorang guru di sekolah pensyarah di College Vocational. Pertama sekali tentang menaik taraf prasarana daripada sekolah kepada kolej ni dari segi prasarana, infrastruktur. Saya itu perkara asas. Sudah pasti. Sebab bilangan yang ada sekarang paling tingginya antara 6 hingga 700 saja kita boleh ambil pelajar. Dan untuk mencapai 160,000 tu kita memerlukan kapasiti yang lebih besar. Sudah pastilah kolej yang ada sekarang, iaitu 70 akan jadi 78, akan di-upgradekan menampung sampai 1,500 sekurang-kurangnya. Jadi akan ada proses untuk upgrade selain daripada asrama dan juga tempat-tempat belajar dan juga kemudahan-kemudahan untuk disamtarafkan dengan bilangan tersebut. Jadi itu dalam perancangan Kementerian Pelajaran untuk menambahkan infrastruktur. Okey, mungkin kesempatan ini College Vocational Setapak ada nak minta apa-apa, boleh saya bagi kebenaran? Mana-mana yang ditambah atau semua cukup sekarang ni? Cukup. Tapi dari satu sudut, prasarana mungkin apa yang telah dijanjikan oleh Datuk Seri akan diperbuat secara peringkat demi peringkat, ya. Tapi bagaimana untuk menjadikan modal insan yang berada di hadapan kita ni betul-betul modal insan yang berkualiti, ya, bukan berdasarkan kuantiti. Guru-guru itu sendiri, bagaimana? Adakah pihak kementerian bersedia untuk menghasilkan guru-guru yang kompeten dalam bidang vocational itu sendiri? Ya. Dalam institusi seperti College Vocational ni, kemahiran tenaga pengajar tu memang perkara amat penting. Pada saya, mereka inilah peneraju yang menentukan sama ada program ini berjaya atau tidak, menentukan kualitinya berjaya atau tidak, macam saudara suami kata tadi. Jadi untuk ini kita telah menjalankan beberapa program sebutkan tadi untuk upskilling. Jadi untuk guru paling tidak pun kita harapkan ialah mendapat mesti SKM 5 untuk mengajar SKM 4, 3, 2 dan 1. Itu satu keperluan. Jadi kita dalam proses untuk dikatakan upskilling kemahiran guru kita. Demikian juga yang intake baru pun kita akan lihat selain daripada ijazah dia perlukan maklumat kemahiran dari segi SKM itu. Dan dalam skim yang ada juga nanti kita akan menggunakan apa dikatakan contract for service, iaitu tenaga-tenaga mahir dalam industri, tenaga-tenaga mahir di perangkat institusi pengajian yang lain dibolehkan untuk bersama dalam secara contract for service bersama dengan guru-guru kita atau pensyarah kita untuk mengajar pelajar kita. Sebab kita tak mahu pelajar kita ini ketinggalan segi teknologi baru ataupun ilmu-ilmu baru dalam industri ini. Okey, baik. Dalam tempoh kurang 8 tahun lagi, satu persoalan daripada kita, daripada saya, mampukah kita menghasilkan tenaga
kerja yang benar berkualiti, khususnya dalam bidang teknikal. Kerana itulah keperluan semasa dunia yang menuntut guna tenaga yang mempunyai kemahiran yang saya kira kemahiran luar biasa, dan di sinilah wajah-wajah mereka yang akan menghias ruang-ruang pekerjaan pada tahun 2020 sebagai tenaga pakar khusus dalam bidang teknikal negara. Bukan begitu, Datuk Seri? Dan terima kasih Datuk Seri kerana bersama dialog pada malam ini dan menerusi laman sesawang MOE ada membuat kenyataan di sini untuk kemasukan ke College Vocational, ke sekolah vocational dan juga sekolah menengah teknik masih dibuka, Datuk Seri. Jadi mungkin ibu bapa di luar sana, anak-anak mereka yang baru saja mendapat keputusan PMR baru-baru ini boleh membuat permohonan, dan terdapat 15 buah sekolah college vocational yang telah pun sekolah menengah vocational yang telah pun dinaik taraf sebagai college vocational. Jadi syabas, dan saya nantikan hasilnya. Saya akan masuk dari saya untuk tahun 2020 melihat hasil daripada ada yang ketawa, tapi kita lihat hasilnya. Jadi sekian saja rancangan dialog pada minggu ini. Untuk itu, terima kasih sekali lagi kepada semua yang berada di studio malam ini, yang memberikan respon di Facebook dialog dan juga yang membuat panggilan telefon. Sekian saja. Assalamualaikum. Salam satu Malaysia. Thank you very much. Interesting.